Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung perkongsian kita mengenai penggunaan Nahu dalam asas bahasa Arab. Baik, sebelum ni kita telah cerita tentang Nahu. Kita telah cerita tentang dhamair, kata ganti diri. Kan kita nak gunakan konsep yang sama kepada isim pula. Kata nama, isim. Baik, jadi sebelum saya sambung, saya ulang balik beberapa pesanan. Pertama, kita bukannya sekadar nak faham bahasa Arab, tapi kita nak boleh gunakan, kita boleh buat, kita boleh gunakan dan betul penggunaan kita. Yang kedua, kita akan hadapi masalah bila nak guna tu macam tak biasa, kita kekok, rasa macam salah je, tak confident. Jadi untuk hilangkan perkara tu, pertama kita kena banyak dengar penggunaan dia. Kita kena hafal, ingat perkataan betul-betul, ingat ayat-ayat pendek, dan kita dengar penggunaan dia. Bila perkara tersebut digunakan, sebenarnya kita kena gunakan, kita kena cakap, kita kena pecahkan rasa-rasa tadi tu, rasa kekok ke, rasa tak betul ke. Okey, kemudian sekarang ni kita tengok gambar rajah. Seperti mana kita telah belajar sebelum ni, pecahan penggunaan Nahu. Baik, dalam kotak saya ulang secara ringkas. Kotak yang di atas sekali ialah kata kunci. Okay? Bila kataan saya itu adalah kata kunci, menunjukkan kepada pihak yang bercakap, kata ganti diri pertama. Kemudian sebelah kiri dia kamu, perkataan kamu tu ialah kata kunci bagi orang yang sedang bercakap dengan kita, mukhatab. Dan kita gunakan untuk kata ganti diri yang ketiga. Kemudian kotak yang bawah ialah L dia lelaki, P perempuan. Maksudnya pihak yang bercakap sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Itu juga bila dia cakap dengan orang depan dia, sama ada dia lelaki atau perempuan, akan ada perbezaan. Dan begitu juga dia katakan tentang orang lain, mengikut sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Kotak yang di bawah, satu ialah bilangan orang yang bercakap, macam saya, satu orang. Dua itu merujuk pada dua orang. Tiga itu ialah tiga dan ke atas, maksudnya 3, 4, 5 sampai berapa-berapa. Okey, jadi saya satu orang, ataupun kami dua orang, ataupun kami tiga orang. Itu juga sama ada lelaki dan perempuan pun sama juga pembahagian dia. Untuk kamu, pecahan dia lelaki perempuan, dan kemudian lelaki itu ada kamu lelaki satu orang, kamu lelaki dua orang, kamu lelaki tiga orang, kamu lelaki kamu perempuan satu orang, dua orang, tiga orang. Dan terakhir ialah dia. Dia lelaki dan dia perempuan. Dia lelaki satu orang, mereka lelaki dua orang, mereka lelaki tiga orang dan lebih. Itu juga dia perempuan satu orang, dua orang dan lebih. Baik, jadi sekarang kita nak letakkan, susun penggunaan kata isim mengikut penggunaan yang betul berdasarkan konsep ini. Okey, sekarang kita tengok. Kita guna satu perkataan, talibah, penuntut. Jadi talibul ilmi, penuntut ilmu. Jika kita nak kata saya satu orang penuntut, jadi perkataan penuntut itu akan berubah-ubah mengikut kondisi dia. Dia akan ada penambahan, dia ada kaedah dia supaya sesuai dengan kondisi yang nak disebutkan baru betul. Ini termasuk dalam kaedah Nahu. Jadi kita tengok di situ, kita baca secara ringkas. Talibun, talibuna, baca ke bawah, talibuna, talibatun, 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 talibun, talibani, talibuna, talibatun, talibatani, talibatun, talibun, talibani, talibuna, talibatun, talibatani, talibatun. Okey, kenapa saya baca dulu supaya tidak
timbul masalah tentang baris dan sebagainya lah. Kemudian kita tengok sedikit kaedah penambahan. Mudah saja. Kalau kita nak sebutkan satu orang perempuan, kita letakkan ta marbutah. Ini kaedah ni kita gunakan dalam keseluruhan percakapan dalam bahasa Arab. Kalau perempuan kita letakkan ta marbutah. Kemudian kalau kita nak sebut merujuk kepada dua orang, perkataan bilangan dua ini biasanya digunakan alif nun, dan nun tersebut baris kasrah. Alif nun tersebut baris kasrah. Ada setengah keadaan yang kita akan pakai ya nun. Nun pun berbaris kasrah juga, tapi dia dalam situasi yang lain. Jadi kalau dua orang lelaki itu adalah penuntut, huma talibani. Jadi kalau dua orang itu perempuan, jadi pertama dia adalah perempuan, kita tambahkan ta. Yang kedua, dia adalah dua orang perempuan, kita tambah juga alif nun. Jadilah bunyi dia talibatani. Baik. Kemudian kalau kita nak kata ramai ni merujuk kepada orang yang berakal. Ramai, banyak. Ramailah. Kalau yang tidak berakal, bilangan yang banyak, tapi tidak berakal, kita ada kaedah lain. Jadi kita nak kata kalau ramai lelaki, biasanya kita akan gunakan waw nun dan juga ya nun. Tapi ya nun ni ada keadaan-keadaan dia. Jadi nahnu talibuna, antum talibuna, hum talibuna. Dan kalau kita nak sebut ramai merujuk kepada perempuan, biasanya kita akan gunakan alif ta. Alif ta. Okey. Baik, sangat mudah bila kita dah tahu dia punya pecahan, dan kita hanya tambahkan sedikit pengetahuan tentang penambahan-penambahan untuk sesuaikan dengan pecahan tadi. Jadi dalam kita menggunakan saya satu orang lelaki, ana talibun. Kalau kita nak cakap kami ni pelajar, kami dua orang ni pelajar, nahnu talibani. Dan juga kalau ramai, talibuna. Kemudian kalau perempuan, kan, cakap kat diri dia sendiri, ana talibatun, talibatani, talibatun. Itu juga kalau anta, kamu seorang lelaki, anta talibun, antuma talibani, antum talibuna. Perempuan, anti talibatun, antuma talibatani, antunna talibatun. Dia seorang penuntut, huwa talibun, dia dua orang, mereka dua orang, huma talibani, dan ramai, hum talibuna. Kemudian dia seorang perempuan, hiya talibatun, mereka dua orang perempuan adalah penuntut, huma talibatani dan hunna talibatun. Baik. Boleh ulang kaji dan boleh fahami dan gunakan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.